الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده نستعين ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran daripada benak dan lubuk hati kita yang paling dalam. Sebagaimana kita bersyukur dan berterima kasih kepada seseorang yang membuat kebaikan kepada kita atau memberi sesuatu kepada kita. Begitu juga kita bersyukur kepada Rasulullah SAW. Terima kasih kepada baginda. Ada satu ucapan yang diajar pada kita, cara untuk kita berterima kasih kepada baginda Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, kalau tak salah saya. Man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh at'aba sab'ina malakan alfa sabahin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darjat hadis itu dia ada perkiraan dia, pengiraan dia mengikut ilmu hadis. Tapi dia bukan hadis yang mardud ataupun yang maudhu' ataupun yang tertolak. Dia masih lagi termasuk di dalam hadis-hadis yang maqbul. Hadis-hadis yang maqbul. Hadis-hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirat yang dikasihi sekalian, dikategoriskan oleh pakar-pakar. Setelah Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibn Majah dan sebagainya. Dan sebelum tu oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Dan mereka ni semua adalah pakar-pakar hadis. Imam Asy-Syafi'i menghafal sampai jutaan hadis, puluhan ratusan ribu hadis, sanad dan matannya. Kemudian direkodkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi maksud hadis ni yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, cara kita nak berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Kalau kita sama kita, orang bagi apa kan? Orang bagi apa ataupun orang ucapkan sesuatu, orang hadiahkan kita pada satu, kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam zikir kita pun kita selalu sebut alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu cara kita mengucapkan terima kasih secara bibir kita, secara verbal ataupun vocal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdu, alif lam istighraq, alif lam yang merangkumi, maksudnya alhamdu keseluruhan
puji-pujian kita dan kesyukuran kita. Alhamdu wassana'u, maksud dia alhamdulillahi al-madhu wassana', asyukru wassana'. Maksudnya asyukru kita berterima kasih, as-sana' pujian. Dia ada dua sekali. Bukan maksudnya alhamdulillah tu segala puji, bukan. Tapi ia juga bermaksud segala puji dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita digalakkan, disunatkan kita selalu mengucapkan. Apatah lagi dengan ucapan di hati kita, di jiwa kita, kita merasa amat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Sekejap lagi saya akan bagi tahu pada tuan-tuan. Baik. Berterima kasih kepada Rasulullah SAW ataupun kita berterima kasih kepada orang yang memberikan kepada kita sesuatu. Terima kasih. Kemudian ada ucapan dia, jazakallahu khairan katsira. Apa maksud? Jazakallah, Allah membalas kamu dengan kebaikan yang banyak. Ataupun jazakallahu ahsanal jaza, Allah membalaskan kepada kamu dengan pembalasan yang lebih baik, ahsan, yang lebih baik. Jazakallahu khairal jaza, terima kasih kepada Allah membalas kepada Tuhan sebaik-baik pembalasan. Itu maksud daripada wordingnya. Bila kita membalas ucapan. Khasnya bila kita berjumpa dengan orang yang berbahasa Arab ataupun orang Arab. Syukran sidi, syukran. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Maksudnya jazakallahu khairan katsira. Baik, itu sama kita. Dengan Rasulullah SAW ni, dia ada istilah dia, ada wording dia, ada phrase, ada term dia. Jazallahu anna Muhammadan ataupun jazallahu anni Muhammadan. Allah membalas daripada aku, sampaikan pada aku, Allah membalas kepada seorang insan yang bernama Muhammad ini. Ataupun ulama oleh kerana beradab, ta'adduban di Rasulullah SAW, ditambah frasa sayyidina. Sayyidina, penghulu kami, Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Allah balaslah daripada kami, anna ataupun anni, daripada ku, Muhammadan, kepada Muhammad ini ataupun penghulu kami, Nabi Muhammad, ma huwa ahluhu. Ma huwa ahluhu. Apa maksud ma huwa ahluhu? Ma huwa ahluhu, dengan pembalasan, dengan anugerah yang selayaknya dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berkata macam tu, disebut pahalanya, masya-Allah, at'aba sab'ina malaikatan atau malakan. Dia telah memenatkan 70 malaikat yang mencatat pahala daripada ucapan kita berterima kasih kepada Rasulullah SAW itu. Alfa sabahin, sebanyak 1000 kali subuh. 1000 kali subuh. Itu yang disebutkan oleh hadis itu, riwayat Imam Al-Baihaqi. 1000 kali subuh ada berapa bulan? Bulan ada 30 hari. Kali dengan 1000, tak tahu, banyak bulan. Itu ucapan sekali. Tapi kalau tuan-tuan ucap banyak kali, maka Allah itu maha pengasih, maha kaya dan tidak kedekut, tidak pernah loket. Andai kata Allah Subhanahu Wa Taala berkira-kira berdegup di dalam seminit, 2000 kali seminit, 24 jam jantung kita berdegup sebanyak heartbeat kita ni. Dak-duk, 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 dak-duk. Itu bahasa jantung. Dia berdegup sebanyak 100,000 kali degupan jantung di dalam 24 jam, dalam sehari. Pernah tak dia berhenti? Siapa pernah berhenti angkat tangan? Tak ada kan? Tak pernah berhenti. Daripada kita, sejak kita lahir sampai hari ini, dia masih lagi berdegup. Jantung tu masih lagi bergerak. Tak tahu dah sampai berapa juta kali dalam setahun. Dikira daripada sejak kita kecil sampai hari ini. Allahu Akbar. Andai kata dalam tiap degupan jantung kita itu Allah tuntut, Allah kenakan bayaran. Tuntutlah, apa kita nak jawab, memang tak akan terjawab. Jadi apabila kita mengucapkan Alhamdulillah tu, ucapan terima kasih tu daripada dalam lubuk hati kita, ya Allah, terima kasih sungguh-sungguh ya Allah. Tuan-tuan, Masya Allah, bila kita mendalami tentang diri kita sendiri,
Tak usah yang lain ni, kita cerita buat jantung saja. Dalam jantung kita tu, tuan-tuan nak tahu sebesar mana jantung tuan-tuan dan puan-puan, dia ada formula dah. Ada dibagi tahu lah, ni bukan saintifik ya. Tengok jari masing-masing, tengok tangan masing-masing, benda genggam. Bila genggam, inilah besarnya jantung masing-masing. Dia macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Kalau saya macam ni lah. Lebih kurang besar ni lah. Lembu, jantung lembu besar lagi kan. Jantung kerbau besar lagi. Ya okey lah, kita tak sebesar jantung lembu dan kerbau lah. Nak tahu saiz otak kita macam mana, tuan-tuan? Semua fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita tidakkah kamu memerhati? Dalam diri kita. Tetapi kita jarang perhati diri. Kita hanya melihat diri di cermin saja. Tapi kita tidak pernah memerhati, kita tidak pernah melihat diri kita, dalam arti itu kata melihat dengan akal basirah ataupun melihat dengan pandangan akal kepada diri kita, penciptaan yang Allah berikan dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sedangkan kalau kita melihat satu persatu, maka akan terucaplah di bibir kita, Masya Allah, Subhanallah. Otak kita ni, dalam diri kita ni semua ada ukuran-ukurannya. Jari kita ni ke sini ada ukurannya. Ukurannya Allah Akbar, dia panggil golden ratio. Allah Akbar. Golden ratio, dia ada ukurannya ni. Yang ni konsisten sama dengan ukuran tangan dengan kaki kita bila kita menegak. Macam tu. Macam tu. Sama dengan yang ni. Tu contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ukuran otak kita, cara ringkas ni, cara main-main lawak-lawak jangan ambil serius nanti pakat jumpa, lepas tu nak salam tak boleh. Itu berjumpa laga apa? Penumbuk. Oh, yo kan. Tengok otak kau besar mana. Ni campur yang ni. Gam tu. Kita tengok ni kepala otak besar ni Ni saya dah dedahkan saya punya rahsia diri sebesar ni. Kepala otak sebesar ni sebesar. Itu cara. Baik, itu cara main-main, cara lawak. Tuan-tuan dan puan, jantung kita ni bergerak dengan degupan lettering. Tanpa ada degupan lettering, charge lettering negatif positif, jantung kita tak boleh macam ni. Macam mana dia boleh dudap. Dudap itu beat, heartbeat yang kita duk test tu. Dia ada pengiraan pula, masya-Allah. Jadi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya sahaja dengan kita menyebut Allah, ala bidzikri Allah, hanya sahaja dengan kita menyebut Allah, dengan mengingati Allah tu umum, dengan literally punya translation, ala bidzikrillah, hanya sahaja dengan kita menyebut Allah akan tenanglah hati kita. Hati bukan hati, jantung kita tu jadi tenang. Allah. Kita sebut Allah. Itu bahasa jantungnya apa? Duk-dak, dua suku kata. Daripada mana bergeraknya jantung ni? Daripada charge lettering di antara negatif dan positif bersilih ganti pada tiap-tiap saat. Tutak. Benda tu ada di dalam jantung kita, ada satu sel. Dia bukan ada bateri pun, dia hanya sel macam hingus, macam daging, macam lemak kecil yang duduk dalam jantung kita tu. Ada dua, satu charge, satu negatif, satu positif. Ini yang mengeluarkan elektrik yang terusnya dia spark kat sini macam bateri kereta kita. Kalau kita negatif positif, cuba kita pegang tengok. Satu negatif, satu positif, apa jadi? Qalu inna lillah. Ataupun kita pegang, kita lagakan macam ni, apa jadi? Dia akan spark kan, dia akan meletup kan. Kalau tak terbakar, nasib baik. Dalam diri kita ni, dia ada charge negatif dan positif, sentiasa pak dan dia meletup. Itulah yang menyebabkan daging, tisu-tisu dalam jantung kita tu mengepam tiap-tiap masa, tuan-tuan dan puan. Benda ni nama dia, dalam bahasa Arab saya tak tahu, tapi dalam bahasa Inggeris ni nama dia pacemaker. Pacemaker, kalau kita ada lemah jantung, kita pergi kat doktor, dia buat pembedahan, dia akan letakkan satu alat yang menggantikan charge itu
dekat dengan diri kita, dia salur dalam jantung kita. Tuan-tuan dan puan-puan, soalannya, pernah tak kita menyedari tentang hakikat ni, realiti ini, melihat diri kita dan melihat kebesaran Allah SWT dalam diri kita? Kita jarang. Saya sendirilah, bukan orang lain. Jadi bila kita melihat, kita mengetahui, barulah kita akan terasa untuk nak mensyukuri nikmat Allah SWT dan melihat kembali perjalanan kita yang sekian lama, sejak kita lahir sampai hari ini. Apa tujuannya? Question mark. Aku datang di sini untuk apa? Nak pergi ke mana? Itu soalan yang besar yang harus kita jawab dan harus kita sentiasa sedar, dan kita dengan secara sungguh-sungguh, secara terancang, kita merancang bagaimana untuk kita nak meneruskan perjalanan kita dalam dimensi yang berikutnya. Tuan-tuan dan puan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, itu satu saja yang kita cerita tentang jantung kita. Kalaulah apa kata yang elektrik duk dia di dalam tu, tiba-tiba dia handphone lah. Kalau handphone ni dia habis bateri, apa jadi? Kita charge setiap hari handphone, kan? Handphone kita charge setiap hari. Kita bateri weak, kita charge bagi kuat balik. Tapi jantung kita pernah kita charge tak? Kita kena charge selalu, tuan-tuan dan puan. Charge dia macam mana? Charge nya adalah qad aflahal mu'minun, bukan? Di dalam Al-Quran Allah SWT sebut Allahumma salli ala Muhammad, qad aflaha man tazakka wa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntunglah orang yang menyucikan hatinya, jantung hatinya, dan telah rugilah orang yang lupa untuk nak menyucikan jantung hatinya. Sebab tu dalam zikrullah kita zikir, tuan-tuan dan puan, dia bukan zikir tengok orang geleng kepala, kita pun geleng kepala, ya pimai tu pening itu ya. Tak, dia ada disiplin dia, ada cara dia. La ilaha illallah, la ilaha illa Allah. Allah tu belah ni, tapi dia main ikut ni. Pasal apa? Pasal jantung kita duduk di sebelah sini. Kita masukkan la ilaha illallah, tiada, Allah saja, Allah saja. Penuhi ingatan kita tu, memenuhi seluruh urat darah, nadi, daging, semua penuh dalam tubuh badan kita, hanya ingatan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau inilah kita bermain selalu, maka inilah akan menjadi bekalan kita untuk kita nak melanjutkan perjalanan kita pada dimensi yang berikutnya. Dimensi berikutnya lebih jauh, tuan-tuan dan puan. Tak tahu berapa ribu tahun lagi. Dan dia lebih besar. Analoginya, dia punya kiasannya adalah, disebut dalam hadis, dan sebut dalam kitab ni. Saya ingat lepas-lepas ni saya nak bawa kitab ini. Ini ya kitab ini. Kitab ini nama dia Bushra Al-Kaib Biliqa'il Habib, susunan Imam As-Suyuti, hadis-hadis Rasulullah SAW, hadis-hadis athar-athar mauquf, hadis-hadis sahih, hasan dan lain-lain, dikumpulkan oleh Imam Suyuti berkaitan tentang hadis-hadis berita gembira kepada orang yang ingin bertemu dengan Tuhannya. Saya baca buku ni yang diterjemahkan oleh Syekh Abdullah Qari almarhum. Dia terjemah selepas ke pemergian almarhum ayahanda saya jumpa buku tu, dan saya dapat buku tu amat menarik sekali. Itu dah lama, tahun 2002. Cari tak berjumpa. Last sekali saya geram, saya ajar kitab ni di Masjid Bangsar. Dah khatam 2 kali dah kitab ni. Saya geram, nasib baik geram. Cari tak jumpa, edisi dah habis tahun lalu, berapa abad, berapa dekad dah kan. Cari tak jumpa, stok habis lah. Pustaka Hidayah. Last sekali geram terjemah sendiri. Okey geram macam tu, okey geram, terjemah sendiri. Alhamdulillah selesai terjemah. Tinggal nak cetak lah. Ini kan bukan promote bukan. Tak baik, tak boleh promote dalam masjid, tak boleh. Jadi saya ingat saya akan bacakan pada tuan-tuan dan puan
hadis yang berkaitan yang disebut oleh Rasulullah SAW, yang di compile di sini oleh Imam As-Suyuti, berkaitan tentang perkara-perkara yang menggembirakan kita. Selalu bila kita berbincang tentang bab-bab barzakh, dimensi yang akan kita lalui, yang wajib kita lalui, mesti tidak dapat tidak. Apa sebab? Konsisten, tuan-tuan. Kita daripada alam zurri, alam roh, konsisten. Setelah kita compete dengan yang lain-lain, kita lah satu-satunya yang disenyawakan dalam rahim ibu, dan daripada situ maka berkembanglah jasad kita dalam tingkatan-tingkatan dia. Kemudian roh kita ditiupkan di dalam tu, konsisten. Dan kita duduk di situ dan kita membesar sebagai seorang bayi di dalam perut ibu. Kita dah kata, inilah tempat yang paling manis, yang paling sedap aku pernah hidup, inilah dunia aku. Adakah kita teringin nak keluar? Tak teringin nak keluar. Tiba-tiba dipaksa keluar. Apa reaksi kita? Reaksi kita menangis sekuat-kuatnya. Menangis sebab tidak mahu untuk berpisah daripada dunia yang serba selesa, serba hebat. Tapi bila kita dah keluar, bila kita dah mature sikit, dah besar sikit, dah dewasa sikit, kita melihat, oh, rupanya dunia ini lebih luas daripada dunia yang sebelum ini. Kemudian kalau ditanya adakah teringin nak masuk balik ke dunia yang sebelum tu, tidak ada siapa yang nak patah balik. Analoginya macam tu. Dunia bumi yang kita diami sekarang ini adalah rahim dunia, rahim ibu. Kita seronokkan duduk sini kan? Kita nak pindah pergi ke planet Marikh tak? Kalau ada, boleh saya nak recommend kan? Ada kita nak pindah ke bulan tak? Tak maulah. Kita nak duduk sini. Kalau boleh di Putra Perdana ni, rumah pun dah beli dah. Kereta apa semua beli kat sini lah. Sini kawan-kawan dah ada. Masjid pun bagus. Masyarakat pun Masya Allah bagus kan? Semua kemudahan dah ada. Malakat mall, malakat grocery pun dah masuk dah sini. 7E dah lama dah lah kan? 7E dia mesti ada dengan Speedmart 99 sebelah-sebelah. Lepas itu tambah pula malakat grocery. Kemudian nak pergi Raudhah City, ada malakat mall pula kat sana. Allah, tak mau pindah, syok duduk sini. Nak travel pula dekat dengan KLIA kan. Kemudian nak naik bas pula dekat terminal 15 minit je kat KLIA terminal tu, Putrajaya. Insya-Allah. Nak pindah tak? Nak pindah. Kita duduk sini, kita seronok tak? Seronok. Tapi akan tiba masanya Allah kata balik. Maka kita akan balik. Kita balik tu kita seronok tak? Kita tak mau balik. Kita menangis terpisah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita balik, nanti kita akan terperanjat. Bila kita sampai di sebelah sana, di seberang sana, tiba-tiba kita dapati kehidupan di sana lebih baik, lebih luas, lebih hebat. Setiap hari kita dibuka pintu untuk melihat syurga yang akan kita diami, yang memang realiti yang betul-betul ada depan mata kita. Dan kita duduk dalam satu dimensi arwah, balik pada roh. Jasad kita dah dikebumikan, balik pada tanah. Masa tu bila ditanya, kamu nak balik tak? Kita tak akan mau balik. Ini bagi orang yang sedar diri. Tapi alangkah ruginya bagi orang yang ada dibagi amanah roh. Roh yang sepatutnya dia bela mesti jernih. Dia pulang macam mana dibagi jernih, maka dipulangkan dengan jernih. Tapi kita terlupa untuk nak mengembalikan roh kita yang asal jernih itu kepada kejernihan dia. Maka tuan-tuan dan puan, kita jernihkanlah diri kita, jiwa kita dengan zikrullah, dengan selawat, dengan tahajud kita, dengan mengasihi Allah, dengan kita berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa, sebab perjalanan kita masih jauh. Ini adalah berita gembira pada tuan-tuan dan puan-puan. Yang jadi macam-macam tu adalah orang yang tak ingat langsung. Hati dia tu penuh dengan duniawi. Pengiraan dia semuanya duniawi. Semua sen. Pengiraan dia sen. Pengiraannya ringgit dan sen. Itu saja. Dia nak buat apa pun, kalau ada tu jadi. Orang yang macam tu, itu masalah sikit tuan-tuan. Kita jangan jadi macam tu. Kenapa? Kerana kita masih ada lagi perjalanan yang jauh yang kita akan lalui. Jadi insya-Allah pada masa akan datang, seandainya ada rezeki untuk kita bertemu lagi, saya akan bacakan pada tuan-tuan dan puan kitab insya-Allah. Jadi cukup setakat tu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga surah wal asri.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أعلم.